Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma syaa Allah la yasukun khairan min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya fi jannatil firdaus a'la, insyaallah Ta'ala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan kurnia-Nya, diberikan lagi pertemuan pada kali ini, dan insyaallah Ta'ala kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan ahwalil amwat, iaitu keadaan ataupun perihal berkaitan dengan kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita telah terhenti pada membicarakan tentang boleh memohon kematian kerana bimbangkan musibah ataupun bimbangkan fitnah murtad. Kita telah terhenti pada membicarakan tentang ayat Al-Quranul Karim, surah An-Nur ayat 11, yang membicarakan tentang kisah ifkun, iaitu kisah tuduhan zina terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardaha, yang mana Allah Ta'ala akhiri, Allah Ta'ala tutup kepada fitnah itu dengan Allah Ta'ala menyatakan idh talaqqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Yang maksudnya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Maksudnya bercakap tentang tuduhan yang dilakukan ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardhah itu sebagai suatu yang remeh. Tuduh menuduh terhadap maruah seseorang yang kamu anggap ianya remeh, padahal pada pandangan Allah Ta'ala itu soal yang sangat besar. Ini Allah Ta'ala firmankan kepada manusia yang bercakap tentang fitnah yang berlaku itu tanpa mereka tahu pun sebenarnya apa, tetapi mereka turut membicarakan fitnah tersebut dan mereka menganggap ianya adalah benda biasa sahaja, sedangkan pada Allah Ta'ala ia adalah satu perkara yang sangat besar. Baik, maka dengan fitnah tersebut
Boleh sahaja bagi orang yang salihin memohon kepada Allah Ta'ala supaya dihentikan fitnah tersebut, ataupun pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya tidak menjadikan diri mereka sebagai punca kepada fitnah ataupun kepada tuduhan yang sangat berat. Katanya lagi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa iyyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Masih terdapat perbezaan pendapat mengenai Maryam. Adakah orang yang amat benar yang digelar sebagai siddiqah atau seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam. Itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dan ibunya pula seorang yang sangat benar. Kedua-duanya yakni Isa bin Maryam dan Maryam adalah manusia biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, yakni ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan daripada memerhatikan ayat-ayat kami. Kemudian selepas daripada membicarakan tentang hadisul ifki, peristiwa yang menimpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala warḍaha, Imam Al-Qurtubi sekali lagi membawa kita melihat balik siapakah peribadinya Maryam. Kembali balik menjelaskan kepada kita peribadinya Maryam. Kerana sebelum daripada ini kita telah menemui dua watak yang besar. Satunya adalah Yusuf, yang keduanya adalah Maryam alaihi wassalam. Kemudian barulah dibicarakan tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala warḍaha. Kemudian selepas daripada itu sekali lagi Imam Al-Qurtubi membawa kita melihat balik siapakah dia peribadinya ataupun siapakah dia biodatanya Maryam ataupun ibu kepada Isa alaihi salam. Katanya Imam Al-Qurtubi terdapat perbezaan mengenai Maryam. Adakah orang yang benar siddiqah? Kan dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Isa itu iaitu Maryam adalah siddiqah, adalah orang yang sangat benar. Jadi dalam pemahaman kita dan dalam pengetahuan kita ada lelaki yang digelar siddiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqah, juga siddiqah, iaitu Maryam. Nah, semuanya ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Taala memberikan gelaran itu. Daripada kalangan lelakinya Abu Bakar As-Siddiq. Daripada kalangan wanitanya adalah Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Mal Masih ibn Maryam illa rasul. Allah Taala nak menyatakan kepada semua ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahawasanya Isa bin Maryam rasulun, adalah seorang rasul, bukan ilah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Au ibn al-ilah, ataupun anak Tuhan, bukan. Allah Ta'ala nak menyatakan begitu, rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalulah nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum daripada baginda. Dua keterangan Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya Isa ini adalah seorang rasul.
Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum daripada Isa sudah ada rasul-rasul. Sebagaimana juga dengan Isa bin Maryam. Wa ummuhu siddiqah, dan adalah ibundanya Isa bin Maryam siddiqah, adalah orang yang benar. Baik. Bukti yang kedua bahawasanya Isa ini adalah seorang rasul dan bukan Tuhan ataupun anak Tuhan. Allah Ta'ala nyatakan kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya memakan makanan. Ini sebenarnya ayat ini sudah menjawab kepada golongan-golongan yang mendakwa Isa ataupun Yasu'a ataupun Yesus itu sebagai Tuhan. Kerana Nabi Isa ini pernah melalui tingkatan masanya makan. Kalaulah kata sekarang yang dianuti oleh golongan-golongan Kristian itu ataupun ahli Nasara itu mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Bila Tuhan? Ketika mana mutaakhir, sebelum daripada disalibkan contohnya. Maka baginda tidak makan, akan tetapi baginda Isa bin Maryam ini pernah melalui perjalanan sebagai seorang manusia yang telah mendapatkan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihat, katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, lihat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Bagaimana kami telah terangkan keterangan-keterangan kami kepada mereka ahli kitab. Kami telah terangkan dengan seterang-terangnya, dengan buktinya bahawasanya Isa ataupun Maryam adalah makhluk dan hamba Allah Ta'ala, bukan Tuhan ataupun anak Tuhan. Summanzur anna yufakun. Kemudian lihatkan juga ya Muhammad kepada mereka bagaimana mereka dipalingkan daripada melihat keterangan-keterangan itu. Masya Allah. Ini yang kita takut ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ini yang kita paling takut. Apabila Allah Ta'ala sebutkan begini, maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan kita hidayah dan taufik. Tetapi kita enggan menerima petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala, kita dipalingkan. Kebenaran itu dipalingkan mata kita, kita tidak menerima kebenaran dan tidak menerima taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ianya berada di hadapan kita, terang-terangan Allah Ta'ala sebutkan, tetapi kita tidak mahu menerimanya. Summanzur anna yufakun. Kata Allah Ta'ala, lihat ya Muhammad bagaimana kami palingkan hati mereka daripada menerima petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, katanya Imam Al-Qurtubi, fattakhadh min dunihim hijaba فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka dia mengadakan tabir, yakni melindunginya daripada mereka. Maksudnya Maryam binti Imran mengambil jidaran, mengambil tempat litafarrudi fil ibadati wal khilwah. Maka Sayyidatuna Maryam ini mengambil tempat ataupun membina satu jidaran dinding untuk melindungi dirinya, membentengi dirinya daripada mereka kaum tadi. Kaumnya Maryam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ketika mana beliau khalwat, berseorangan, lalu kami mengutus roh, iaitu Jibril, kepadanya, maka dia menjelma, maka Jibril menjelma di hadapannya Maryam binti Imran dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Maryam ini didatangi oleh Jibril. Jadi di sini apa yang nak ditekankan oleh Imam Al-Qurtubi menyatakan apakah Maryam ini siddiqah itu digelar sebagai maratib, martabatun min maratibil awliya. Siddiqah ini apa maksudnya? Satu kedudukan yang hampir dengan anbiya ataupun kedudukan yang paling tinggi sebagai awliya illah. Kan? Maksudnya siddiqah dalam ini apa maksudnya? Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang Maryam ini adalah ibunda kepada Sayyidina Isa.
Kemudian Allah Ta'ala menyatakan secara langsung, mubasyaratan, bagaimanakah Jibril, Sayyidina Jibril datang mendatangi kepada Sayyidatina Maryam. Tidakkah dalam pemahaman kita hanya anbiya wa rasul sahaja yang berhubung dengan Jibril? Tapi bagaimanakah pula yang kita nak faham tentang Sayyidatuna Maryam? Baik, Imam Qurtubi lanjutkan lagi supaya kita lebih faham. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah Ta'ala nyatakan, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Sayyidatuna Maryam, ya Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini. Ini ayat ini telah nyata menyatakan kepada kita, Allah Ta'ala menggunakan perkataan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah Ta'ala menggunakan istafa. Kan? Jadi Mustafa itu adalah orang yang dipilih. An-Nabiyul Mustafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digelar nama baginda adalah Mustafa. Al-Mustafa, Al-Mustafi huwa Allah. Nama Allah Al-Mustafi. Nama Rasulullah Al-Mustafa. Al-Mustafa, beza dua tu tuan-tuan. Dia fa'il dengan maf'ul tu. Al-Mustafi huwa Allah. Siapa Al-Mustafi? Iaitu orang yang memilih, itu Allah. Orang yang dipilih siapa? Rasulullah. Maka namanya Al-Mustafa. Kena belajar bahasa Arab sedikit-sedikit kan, supaya kita pun taklah macam terkejut sikit nak panggil-panggil ni, kita pun faham. Oh, begitu maksudnya. Baik. Allah Ta'ala nyatakan daripada 3 ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan kelebihan, keistimewaan dan tingginya darjat Maryam. Kenapa Allah Ta'ala nyatakan 3 ayat ini? Untuk menyatakan ketinggian dan keistimewaan Maryam. Ingin menyatakan, tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita bagaimanakah orang yang pada tingkatan yang tinggi sekalipun minta kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan daripada fitnah. Itu kita kena sedar. Kita ni hidup-hidup sebagai orang awam yang biasa, amal soleh pun sedikit. Kita katakan fitnah berlaku di luar saya di dalam ini selamat. Saya di sini selamat. Bukan. Allah Ta'ala nak menyatakan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala nyatakan kepada Sayyidatuna Maryam ini, mereka juga adalah manusia yang tinggi kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana jelas Allah Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran. Tetapi mereka juga pohon kepada Allah Ta'ala diselamatkan daripada fitnah. Bahkan pohon kepada Allah Ta'ala dimatikan mereka itu sebelum daripada menjadi fitnah kepada orang lain. Baik, kita lihat sekali lagi Allah Ta'ala menyebutkan wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, ketika mana malaikat Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryam innallaha astafaki, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihmu li ta'atihi, untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah, wa tahharaki, dan menyucikan dirimu minal akhlaqi razilah, daripada akhlak-akhlak yang buruk, wastafaki, dan telah memilihmu ala nisa'il alamin, daripada sekalian wanita di dunia ini, fi tilka zaman, pada zaman itu. Maksudnya wanita yang paling mulia pada zaman itu adalah Maryam. Wanita yang paling mulia pada zaman Sayyidatuna Khadijah. Pada zaman Fatimah. Pada zaman Fir'aun, Asiyah. Sebab itu dalam Al-Quran ada 4 orang wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya adalah Asiyah binti Fir'aun, ataupun isterinya Fir'aun. Yang keduanya adalah Maryam. Yang ketiganya adalah Khadijah. Yang keempatnya adalah Fatimah. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini.
Jadi Asiyah binti Fir'aun ataupun zaujati Fir'aun, kan. Nah, kerana satu bangsa dengan Fir'aun. Fir'aun tu kita sebut bangsawan, kan, keturunannya. Kemudian Maryam binti Imran, Khadijah, kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang wanita yang disebutkan paling baik pada zamannya. Fi ala nisa'il alamin bermaksud wanita-wanita pada zaman itu. Maka termasuklah Maryam ini menyatakan bahawasanya beliau adalah pilihan yang disucikan sebagai hamba Allah Ta'ala yang terkemuka. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan dia pun diuji dengan ujian yang berat berupa fitnah dan pembohongan yang menimpa dirinya. Jadi Sayyidatuna Maryam juga diuji dengan fitnah yang berat. Sebagaimana kita telah sebutkan dahulu, Sayyidatuna Maryam ini diuji sebagai seorang ahli ibadah. Ahli ibadah Nabi. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengandung anak tanpa ada bapa ataupun suami. Sudahlah seorang yang batul, seorang yang beribadah, anak dara lagi, kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang mengandung. Tidakkah itu satu fitnah yang besar? Kalau zaman kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita tahu ada orang yang sebegini, sebagaimananya Sayyidatuna Maryam, nescaya kita akan katakan di dalam perutnya itu adalah anak syaitan. Dengan zaman yang canggih begini pun ada manusia yang superstitious, berfikiran tahayyul. Kan? Macam mana tahayyul dia berfikir, tak disentuh oleh lelaki, tidak bertemu dengan lelaki, tetapi dalam perutnya ada anak, maka kita akan katakan anak dalam perutnya itu adalah anak syaitan. Maka apa yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam adalah sangat berat. Oleh yang demikian, berdasarkan perkara ini serta penafsiran yang telah kami paparkan tadi, maka mahukan kematian pada hakikatnya tidak dilarang jika bertujuan demikian. Jadi pohon kepada Allah Ta'ala supaya ditutup akan keaiban ini, fitnah ini, seandainya dengan kematian itu adalah penyudahnya, maka inilah yang dipinta oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Maka dengan sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ternafi dan tidak diragui lagi bahawasanya Sayyidatuna Maryam ini digelar sebagai Siddiqah wal Mukhtarah. Apakah beliau ini seorang yang Siddiqah yang benar dan juga dipilih oleh Allah Ta'ala? Dua-dua pun ada pada sifatnya Sayyidatuna Maryam. Seorang yang benar kepada Allah, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang boleh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung beban yang sangat berat ini. Begitu juga dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat, termasuklah juga di dalamnya lagi adalah Masyitah, kan, tukang sikatnya isterinya Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Kulthum ataupun Kulthum, ukhti Musa, saudaranya kepada Nabi Musa, saudara ataupun kakaknya kepada Nabi Musa. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika mana hadis ini telah dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau pada menjelaskan ayat surah At-Tahrim ayat 5. Disebutkan an-nisa'u yatazawwajuhunun nabi fil jannah. Wanita-wanita yang dikahwini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Siapa di antaranya adalah Maryam, wa Asiyah, wa Kulthum, ukhti Musa. Kan? Di dalam syurga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan 3 orang ini. Siapa? Maryam, kemudian Asiyah, kemudian ukhti Musa.
Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardaha, asy'artullah, saya ini merasa-rasakan Allah Ta'ala akan mengahwinkan saya di dalam syurga nanti bersama dengan Maryam binti Imran wa kultum ukhtu Musa wa imra'atun Fir'aun. Itu Asia. Subhanallah na'asih. Dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Nabi SAW diberikan berkahwin dengan orang-orang yang saleh. Masya Allah. Baik. Katanya lagi Imam Al-Qurtubi, dalam hadis dinyatakan bahawa mahukan kematian hanya dibenarkan jika seseorang ditimpa musibah. Seperti bimbang menjadi murtad dan bimbang orang tersebut tidak dapat lagi melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Oleh yang demikian bukan musibah yang menimpa anggota tubuh atau musibah lain seperti kehilangan harta benda sebagaimana dijelaskan dalam doa hadis berikut ini. Jadi kalau dibimbangkan agama itu tidak dapat dilaksanakan ataupun fitnah yang diharungi itu adalah fitnah yang sangat berat sehingga boleh mengubah akan iman seseorang, maka dibolehkan berdoa untuk dimatikan dalam iman. Tetapi kalau musibah itu adalah berupanya apa? Kehilangan harta benda. Hilang harta benda nak minta bunuh diri. Kan ini yang berlaku banyak. Dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kebanyakan yang bunuh diri, yang bunuh anak-anak. Ada bunuh anak-anak pula. Bunuh isteri pula. Dengan sebab apa? Sebab tidak mampu untuk menanggung mereka. Bimbang, kalau mereka ini besar, mereka tidak boleh hidup dalam kesenangan, dalam kemewahan, maka bunuh mereka ketika mana? Masih kecil lagi. Na'udzubillah min zalik. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita pada zaman ini, pada zaman moden ini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kekuatan untuk melakukan kebajikan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang miskin. Ini doa yang kita baca. Jika engkau mahu menimpakan fitnah kepada para hambamu, maka ambillah nyawaku dalam keadaan bebas daripada fitnah, yakni kesesatan. Tidak mahu mati dalam kesesatan, maka dipohonkan kepada Allah Ta'ala tamatkan supaya tidak sampai kepada kesesatan itu. Kalau kita ingat-ingat balik doa kita, yang kita baca sentiasalah Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, pun sama makna juga. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keimanan, matikanlah saya dalam keimanan. Cuma doa ni dia panggil apa dia? Lingkaran di luarnya ataupun di dalamnya adalah kita pohon kepada Allah mati dalam iman. Lingkaran keluarnya adalah elakkan saya mati dalam kesesatan. Sama sahaja. Cuma apabila kita menjurus perkataan-perkataan begini, ulama bincangkan, boleh tak minta kematian sebelum datangnya musibah yang besar sehingga kan tidak terelak untuk terjerumus ke dalam kesesatan itu. Sebab itu perintah Nabi SAW ketika mana hijrah yang pertama, pada tahun kelima kebangkitan Nabi SAW sebagai Rasul, Nabi perintahkan para sahabat itu keluar daripada Mekah. Kepada mana? Kepada Ethiopia, kepada Habasyah. Hijrah yang pertama. Jadi hijrah yang pertama ni bukan hijrah Rasul. Nabi tak pergi. Para sahabat yang pergi. Para sahabat yang bagaimana? Para sahabat yang naif, yang dhaif, yang hamba, yang mana Nabi SAW bimbang. Seandainya mereka ini bertahan di Mekah, mereka akan diberikan ujian yang berat, penyiksaan yang berat oleh kaum kufar sehingga menyebabkan mereka ini kembali kepada kemusyrikan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka ini hijrah, kamu hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, supaya kamu tidak akan merasai kesakitan, penyiksaan itu yang mana boleh menyebabkan kamu ini berubah kembali kepada
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itu Nabi mengajarkan supaya jaga iman walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Masya-Allah Rabbil Karim. Jadi besarnya pengamatan dan juga penilaian yang berlaku terhadap umat Islam. Dalam hadis lain juga dinyatakan bahawa Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Allah, kekuatanku semakin lemah, usiaku semakin tua dan rakyatku sudah meninggalkanku, maka matikanlah aku dalam keadaan banyak melakukan amal kebajikan." Jadi Umar radhiyallahu taala anhu pohon kepada Allah taala dengan melihat kepada keadaannya itu semakin lemah, ansyitah kesungguhannya beribadah semakin luntur, usia pun sudah semakin memakan usianya, dan rakyatnya pun sudah dalam keadaan meninggalkan perintahnya, maka matikanlah aku dalam keadaan banyak melakukan amal kebajikan. Boleh minta kepada Allah Ta'ala supaya diperbanyakkan peluang untuk melakukan ibadah supaya dapat mati dalam keadaan itu. Kita ni berpeluang baca Al-Quran, kita pohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan lagi penambahan waktu untuk baca Al-Quran, diberikan lagi peluang untuk beribadah malam, diberikan lagi peluang untuk berdoa, berzikir, beriktikaf, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Subhanallahul Azim. Itu kita panggil mereka yang sentiasa mencari peluang untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil nikmat ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kita ni duduk, kita khalwah ataupun kita duduk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya lagi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa iyah, Abu Umar bin Abdul Birri menyatakan dalam bukunya yang berjudul At-Tamhid wal Istidhkar, daripada Zadan Abu Umar daripada Alim Al-Kindi, dia berkata, pada satu hari aku duduk-duduk bersama Abu Abbas Al-Ghifari dan dia melihat sekumpulan orang menderita penyakit tifus. Apa penyakit tifus ni? Penyakit tifus ni adalah penyakit yang terhasil daripada gigitan kutu ataupun serangga, yang mana mereka ini, serangga ini ataupun kutu ini membawa bakteria dan viruses. Jadi hasilnya apa? Dia akan jadi merah, kulitnya apa? Kulitnya itu kepanasan dan sebagainya. Maka dia berkata, wahai penyakit tifus, datanglah kepadaku. Dia sebut begitu. Dia mengucapkannya sebanyak 3 kali. Dia minta lagi penyakit tu. Dia tahu ada orang kena penyakit, dia kata datang ke sini. Biarlah saya kena, dia kata. Aku kemudian bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kamu semua dilarang mahukan kematian, kerana mati akan menyebabkan amal seseorang terputus sehingga tidak dapat lagi melakukan amal soleh, serta meminta keredaan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Jadi Abu Abbas Al-Ghifari menyebut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil mauti sittan, imra'atas sufahai wa kathratas syurati wa bai'al hukmi wa istighfafan bid dammi wa qati'atir rahimi wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Masya-Allah, ni hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Apa dia? Segeralah menyambut kematian. Segeralah menyambut kematian itu maksudnya segeralah minta kepada kematian ketika 6 perkara telah muncul. Kalau ada 6 perkara ini, segeralah minta kepada kematian. Mati dalam iman, bukan mati dalam keadaan kosong. Apa dia? Pertamanya, apabila orang bodoh yang telah menjadi pemerintah. Yang keduanya, banyaknya bilangan syurtah. Syurtah ni polis. Masya Allah, berfikir. Kalau tuan-tuan baca apa falsafahnya Al-Farabi, kan? Falsafah Al-Farabi ni dia kata bahawasanya dunia ini ada 2. Satunya adalah
dunia yang bersifat muthla, yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Ada satu dunia yang bersifat tiruan. Tiruan ni apa? Maksudnya kalau orang melakukan keadilan pun tidak dibalas dengan adil. Orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan kebaikan, juga tak adil. Di mana dunia tiruan? Yang ni dunia tiruan. Orang yang buat baik dibalas dengan buruk, orang yang buat buruk dibalas dengan baik. Baik, saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah taala kita sambung sedikit selepas daripada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اشترط Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit saja lagi. Jadi katanya Al-Farabi bahawasanya ada dua kehidupan di dunia ini, satu yang bersifat tiruan dan satu lagi bersifat musla, iaitu diidam-idamkan oleh semua manusia, dan ianya adalah bersifat hakiki. Sungguh pun ini adalah falsafah yang diambil daripada fahaman Greek, falsafah yang Greek, tapi ini adalah terjemahannya. Apa terjemahannya? Iaitu apabila dilihat kepada kehidupan kita dunia ini, keadilan itu tidak berlangsung sewajarnya. Maka kena ada dunia lain yang akan berlangsung keadilan sewajarnya. Di mana? Iaitu alam akhirat. Bagi kita alam akhirat, keadilan itu pasti akan berlaku di sana walaupun dunia ini tidak berlaku. Maka katanya Al-Farabi di situ, di alam akhirat, di alam yang benar itu tidak ada mahkamah, tidak ada polis, penguasaan, tidak ada surveillance. Kerana semua manusia benar. Di dunia ini walaupun tidak berlaku keadilan, tidak ada keadilan yang sewajarnya, yang sepatutnya, tetapi bukan berlaku sistemnya itu rosak, akan tetapi manusianya rosak. Kan? Bukan masalah polis itu kerjanya salah, bukan. Tetapi kerana hilangnya amanah, hilangnya kepercayaan, hilangnya apa dia? Tanggungjawab kejujuran. Jadi manusia melakukan kezaliman. Jadi berlakunya ramainya penguatkuasaan ataupun pengawasan, surveillance itu banyak. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan apabila munculnya, apa dia munculnya? Munculnya ramai polis, ramai orang yang
melakukan pengawasan. Kerana apa? Kerana banyak orang hilang amanah. Banyak orang melakukan kerosakan, kezaliman. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiganya, hukum telah diperjualbeli. Hukum hakam syariat telah dijual beli. Apa yang haram ditutup, bayar, maka jadi halal. Kan? Ini haram asalnya pada fiqh. Pada syariat haram. Akan tetapi diberikan bayaran kepada orang yang menentukan hukum, maka dijadikan ianya halal. Macam mana cara untuk menjadikan ianya halal? Jadi kalau kita belajar usul fiqh, ada yang disebutkan sebagai masalih mursalah. Kan, masalih mursalah. Ada juga yang disebutkan dengan masalih mufsadah. Kan? Maksudnya benda itu baik tapi dia membinasakan. Contohnya riba. Riba itu sampai bila-bila pun dibinasakan. Membinasakan. Tetapi kerana tempat-tempat yang tertentu nak dihalalkan ia, maka difikirkan macam manakah untuk dijadikan ianya halal. Na'udzubillah. Seterusnya, nyawa sudah tidak berharga lagi. Nyawa manusia sudah tidak berharga lagi. Seterusnya, hubungan silaturahim terputus. Al-Quran hanya untuk dipertontonkan dan disenandungkan. Dan lagi, serta ramai orang yang mengaku faham Al-Quran, padahal pengetahuannya tentang Al-Quran sedikit sekali. Na'udzubillah min zalik. Ini zaman kita dah ni. Zaman kita dah ni. Subhanallah nazim. Na'udzubillah min zalik. Jadi di sinilah katanya Imam Al-Qurtubi mengingatkan bahawasanya apabila berlakunya dengan hal yang demikian, apa yang kita pohon kepada Allah Ta'ala adalah keselamatan. Iman kita bimbang-bimbang, iman kita ini goyah, gelincir, dan kita mati dalam kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi SAW ketika mana saja menyebut tentang satu fitnah akhir zaman, namanya adalah fitnah al-bukma wal-umya, iaitu fitnah orang yang buta, fitnah orang yang pekak. Apa dia? Mereka tidak mahu mendengar kebenaran, mereka tidak mahu melihat kebenaran, mereka tak mahu, mereka hanya duduk kosong sahaja. Kosong sahaja, tak mahu dengar apa yang betul, apa yang salah, saya tak mahu dengar. Mereka mahu hidup begitu sahaja. Maka kata Nabi SAW, pada hari itu la yanju minha, tidak akan selamat daripada fitnah hari itu, melainkan siapa? Illa taqiyyin khafi, melainkan orang yang bertakwa dan dia hanya melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dia bersembunyi, maksudnya dia tidak menonjol. Dia bertakwa dan dia tidak menonjol. Wa as'adu ahlaha, dan orang yang paling gembira pada hari itu, kata Nabi SAW, adalah siapa? Iaitu idza jalasa, apabila idza jalasa lam yuftaqid, apabila dia duduk, dia ini tidak dilupakan. Nah, orang yang begini. Tetapi orang yang binasa pada hari itu, katanya Nabi SAW, kullu khatibin musaqqain, iaitu setiap orang yang bagaimana? Setiap orang yang suka berpidato, cerita apa saja yang mereka nak, musaqqain, dan mereka ini lantang suaranya terhadap sesuatu. Apa saja mereka lihat, mereka kritik, mereka komen. Politik, komen. Agama, komen. Apa saja mereka komen. Walhal mereka telah meninggalkan amal ibadah. Maka pada saat itu tidak ada sesiapa pun yang berjaya melepasinya, kata Nabi SAW, illa taqiyyin khafi, melainkan orang yang bertakwa dan mereka yang memencilkan dirinya daripada segala fitnah-fitnah yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita di dalam orang yang selamat imannya, selamat akalnya, dan juga selamat takwanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah yang besar-besar dan matikan kita dalam keimanan, insya-Allah Ta'ala. Amin. Banyak kekurangan, saya mohon maaf daripada saya. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang pada saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa ulumuddin ya akramal akramin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.